Halo, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee, Cikgu LKY. Jadi video ini kita akan masuk tajuk yang terakhir sekali dalam bab ini, iaitu 3.3 aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian kita. Jadi seperti kita sudah tahu, eksotermik adalah ek, ui, eksotermik. Eksotermik adalah tindak balas yang membebaskan haba, jadi kita rasa panas. Okey, jadi contoh-contohnya, contoh ini, contohnya hot can, okey, di mana makanan dan minuman tersedia panas tanpa pemanasan dari luar. Hot can, boleh Google sendiri. Ataupun ini tindak balas termik, okey, yang diguna untuk kipalan kereta api. Okey, yang ini biasalah BBQ, okey, ataupun mak kamu masak lemang, lemang. Okey, jadi diguna untuk memasak. Semua ini adalah tindak balas eksotermik yang membebaskan haba, okey, untuk kegunaan kita semasa dalam kehidupan harian. Okey, selain itu ada lagi yang ini pek panas yang digunakan oleh pendaki gunung di kawasan yang sejuk. Okey, dalam seperti ini kita squish, dia akan membebaskan haba. Kita akan rasa panas. Pek panas ini mengandungi kalsium klorida, kontang ataupun magnesium sulfat dengan air. Okey, squish dia akan jadi panas lah. Okey, ini sangat senang. Ini aplikasi eksotermik. Jadi seterusnya kita tengok yang endotermik, maksudnya dia akan menjadi sejuk. Aplikasi endotermik di dalam kehidupan harian kita. Contoh aplikasi adalah, ini biasalah. Kita kadang-kadang dulu anak saya demam, kita ada lekat kan, okay, di dahi kita untuk dia sejuk, sangat sejuk untuk meredakan demam. Ataupun tin minuman sejuk sendiri, di mana minuman sentiasa sejuk di dalam tin tersebut. Okey, ataupun sebat. Okey, bila kita makan sebat, kita akan rasa sejuk lah semasa kita makan sebat. Okey, ini tindak balas endotermik. Dan terdapat juga kita boleh beli di farmasi, iaitu pad sejuk, yang di mana kita squish dia akan jadi sejuk, adalah untuk menurunkan suhu badan pesakit yang demam. Ataupun kadang-kadang kita main bola sepak, kita terseliu ataupun kita letak ais bukan, tapi bukan setiap masa kita dapat cari ais. Maka pad sejuk boleh memainkan peranan. Jadi dalam pad sejuk mengandungi air dengan amonium nitrat, garam amonium. Kalau campur air, dia selalunya akan mengalami tindak balas endotermik. Okay. Jadi itu saja untuk dua aplikasi. Dan ada lagi subtopik last sekali, iaitu nilai bahan api. Okey, sebenarnya nilai bahan api ni sama macam haba pembakaran. Cuma unit dia berbeza sikit. Okey, kita tengok apakah maksud nilai bahan api. Oh, tapi error. Okey. Ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar. Okey, jadi kalau haba pembakaran dia 1 mol. Untuk ini dia 1 gram. Jadi di sini kita tukarkan kita tukarkan mol kepada gram. Okey. Kita tukarkan mol kepada gram saja. Okey, jadi kita tengok maksudnya samalah. Kuantiti tenaga yang dibebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okey, jadi unit untuk nilai bahan api adalah kilojoule per gram. Kalau haba pembakaran, kilojoule per mol. Ini per gram. Okey, ini unit dia. Nilai bahan api dapat ditentukan dengan kalau diberikan haba pembakaran bahan. Jadi ini formula dia, senang saja. Untuk menentukan nilai bahan api, kita guna haba pembakaran bahagi dengan jisim molar dia. Okey. Jadi nilai bahan api yang lebih tinggi adalah bahan api yang lebih baik. Oh, banyak typing error. Minta maaf. Nilai bahan api yang lebih tinggi adalah bahan api yang lebih baik. Bahan api yang digunakan mestilah, okey, jadi kita pilih bahan api, bukan saja kita pilih nilai bahan api yang lebih tinggi, tapi ada faktor-faktor lain yang kita perlu buat pertimbangan. Sebagai contoh, kos jangan terlalu mahal, kesan terhadap alam persekitaran kita, dan juga bahan api itu mudah didapati dan sumber bahan tersebut senang kita dapatlah. Okey, jadi ini nota kamu. Baik,
Jadi sekarang kita akan cuba tukarkan. Okey, tukarkan haba pembakaran kepada nilai bahan api. Jadi kita nak tukarkan mol ini kepada gram. Macam itulah. Jadi senang sajalah kita bahagi. Okey, jadi nak tentukan nilai bahan api. Jom kita buat sama-sama. Nilai bahan api jisim atom relatif. Oh, banyak typing error ah. Muka surat ini. Nilai bahan api. Okey, jadi nilai bahan api formula dia adalah haba pembakaran bahagi dengan jisim molar. Jadi haba pembakaran kat sini. Kemudian kita bahagi dengan jisim molar. Jisim molar etanol. Wait. Kenapa? Boleh. Baik. Maka kita tapak 1400 bahagi dengan ini tahu kan macam mana kira? Bolehlah cikgu tunjuk sekali lagi. 12 darab 2 campur H5 5 darab 1 campur O16 campur 1. Baik. Akhirnya kita akan dapat jawapannya. Mana jawapan saya? Okey. Jadi inilah jawapan dia. Saya copy sajalah. Copy paste. Okey. Jadi murid boleh jawab 30.435 boleh ataupun 30.43 boleh juga. Saya tulis panjang sikit, selamat sikit. Okey, senang saja boleh. Jadi nak tentukan nilai, kita guna haba bahagi dengan jisim molar dia lah. Seperti yang kita belajar di formula ini. Haba bahagi dengan jisim molar bahan. Okey. Okey, seterusnya B, kita tengok jadual menunjukkan haba pembakaran dua alkana, metana dengan propana. Justifikasi alkana yang manakah ialah bahan api yang lebih baik? Terangkan jawapan anda. Okey, jadi jisim molar diberikan dan haba pembakaran. Okey, kita nak tengok siapakah bahan api yang sebenarnya lebih baik, lebih berkesan. Bolehlah, lebih baiklah saya salin dari buku. Buku rujukan mana? Tak apa, boleh. Okey, jadi jawapan diberikan. Jadi kita boleh tentukan nilai bahan api untuk kedua-dua bahan itu. Jadi contohnya bagaimana cikgu dapat jawapan ini, iaitu gunakan haba dia. Kemudian cikgu bahagi dengan jisim molar. Jadi cikgu dapat jawapan inilah. Sama juga dengan propana. Cikgu guna haba dia iaitu 2220. Haba pembakaran bahagi dengan jisim molar iaitu 44. Jadi cikgu dapat jawapan yang ini 50. Jadi di sini menunjukkan bahawa dalam kita bakar 1 gram sebanyak tenaga haba ini dibebaskan. Boleh faham? Ini per gram maksudnya 1 gram. Bahan itu berapa banyak tenaga akan dibebaskan. Okey, jadi metana 1 gram sebanyak 55 kilojoule haba dibebaskan. Untuk propana bila kita gunakan 1 gram, jadi dia sebanyak 50 kilojoule haba dibebaskan. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan adalah nilai bahan api bagi metana adalah lebih tinggi daripada propana. Metana 55, propana hanya 50. Jadi metana adalah bahan api yang lebih baik daripada propana 4 markah. Okey, itu sajalah untuk membandingkan bahan api berdasarkan kepada nilai bahan api. Okey, baik itu saja untuk subtopik 3.2 ataupun tajuk yang terakhir untuk bab 3. Yeay, habis bab 3. Tepuk tangan. Okey, baik itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.